Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Sampai juga bulan Ramadan, bulan penuh do and don't. Teruskan puasa, jangan down, banyak pahala dalam akaun. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang masih lagi sudi bersama dengan kami pagi ini. Selamat datang ke program soal jawab terbaik pagi anda. Pastinya Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersama dengan saya Da'i Hakim, mohon izin untuk mengendalikan program pagi ini. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, setiap perkara yang kita lakukan mesti akan seronok jikalau bersama dengan ibu dan ayah tercinta. Akan tetapi ada segelintir di kalangan kita yang mungkin sudah tiada ibu dan ayah mereka. Oleh itu, bagaimanakah cara yang terbaik dalam kita mengharungi contohnya di bulan Ramadan yang mulia ini? Kami di Tanyalah Ustaz berbesar hati untuk memberikan solusi yang terbaik bagaimana kita nak mengharungi detik-detik puasa khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Akan kita bahaskan bersama dengan seorang panel kita. Siapa lagi kalau bukan Al-Fadil Ustaz Ya'qub Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cantik jaket Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pagi ini. Juga kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan juga kemusykilan, boleh sahaja ke ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan boleh juga buat panggilan ke 18881677 dan pastikan soalan yang ditanyakan berkaitan Ramadan tanpa mak dan ayah. Jadi kita nak dengarkan dahulu mukaddimah topik kita pagi ini dari Al-Fadil Ustaz Ya'qub Yusra. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh. Yang saya hormati dan yang hakim dan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz dan semua kru-kru yang terlibat yang saya tak mampu sebutkan nama, tetapi wallahi tidak merendahkan sedikit pun keilmuan dan kebaikan yang ada, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah masuk pada pagi yang ke-8, 9. Yeah. Hari ini hari yang ke-9 bulan Ramadan. Tuan-tuan sedap tak sedap, tuan-tuan, kita dah melalui hampir fasa, nak masuk fasa yang kedua. Pada malam ni dah masuk 10 dah tarawih. Ya. Yeah. Maka tuan-tuan janganlah diabaikan kebaikan dan keberkahan ataupun kemanfaat yang Allah kirimkan pada Ramadan itu. Satu tetamu yang luar biasa yang perlu kita raikan. Maka alangkah duka citanya kita kalau tidak mengambil faedah. Baik tuan-tuan rahmati Allah, tuan-tuan, pagi ini kita akan berbicara tentang Ramadan tanpa mak ayah. Masya-Allah. Nah tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, percayalah, kalau tuan-tuan yang masih mempunyai mak dan ayah, tuan-tuan manfaatkanlah sebaik mungkin. Kerana saat ketika Allah menjemput salah seorang daripada mereka, tuan-tuan akan kehilangan separuh dunia, tuan-tuan. Dan saat Allah menjemput keduanya, tuan-tuan, tuan-tuan akan terasa kosongnya dunia ini tanpa mak dan ayah. Saya bercakap di atas kapasiti seorang yang telah kehilangan ibunya 19 tahun. Allah. Nah, ketika saya kecil, tuan-tuan, sehingga kan saat saya memandang ada kawan yang ketika ada mak ayah yang hantar mereka di pintu pagar pun menangis kita kadang-kadang. Kan? Kita tengok jenazah menangis sebab apa? Tak mampu kita uruskan jenazah mak kita sendiri. Maka tuan-tuan rahmati Allah, yang inilah yang kita nak berbincang untuk sama-sama kita tuntaskan agar tidak berlakunya penyesalan. Nah, kerana penyesalan berkaitan mak dan ayah ini adalah bentuk kerugian semata-mata. Dan di antara yang kita perlu ambil cakna dan ambil faham juga berkaitan kenapa perlunya kepada penjagaan hakiki untuk ketaatan kita, kelangsungan cakap yang baik, akhlak yang baik kepada mak ayah. Kerana Nabi kata, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan, 3 dosa yang Allah tak akan ampunkan sampai bila-bila. Dan yang pertama al-isyraqu billah, syirik kepada Allah. Yang kedua adalah wa uququl walidain, derhaka kepada mak ayah. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita ambil manfaat dan kebaikan agar pagi ni mudah-mudahan ada keberkahan yang masih ada Ramadan bersama mak dan ayah. Betul. Jangan hidup tanpa kebaikan satu saat pun bersama dengan mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat, insya-Allah. Betul. Bulan Ramadan ni dikenali sebagai bulan orang berebut nak buat kebaikan, lagi-lagi kepada mak dan ayah kita yang masih lagi ada, walaupun yang sudah tiada, boleh juga kita beramal kepada mereka. Baik, kita nak meraihkan soalan yang pertama pagi ini. Datangnya dari sahabat kita bernama Ruby. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam.
Ustaz, boleh Ustaz ceritakan bagaimanakah pengalaman puasa Ramadan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ibu dan ayah buat kali yang pertama, dan pada usia berapakah baginda mula berpuasa? Mohon pencerahan Ustaz. Syukran. #biar tahu jangan keliru. #Ramadan Karim. #seindah kasih. Terima kasih kepada Ruby atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Puan Ruby AB atas soalan yang baik untuk permulaan mengambil istifadah daripada perjalanan manusia teragung yang mempunyai jasa yang paling besar dalam menyebarkan agama yang ada kepada saya, pada yang hakim dan tuan-tuan yang menonton pada pagi ini. Baik tuan-tuan, soalan berkaitan, boleh tak cerita macam mana pengalaman puasa Nabi SAW ketika tanpa mak ayah? Yang pertama tuan-tuan, keberuntungan saya dan tuan-tuan tidak dapat dihitung dan dinilai disebabkan apa? Rasulullah diuji. Tidak pernah Nabi seumur hidup Nabi berpuasa bersama dengan mak dan ayah. Allahu Akbar. Doktor disebut dalam kitab Sirah Nabawiyah, Dr. Mustafa As-Sibai bercerita tentang bagaimana bukan takat berpuasa, Nabi celek mata tu pun tanpa seorang ayah. Kerana ayahanda Nabi SAW itu wafat ketika mana Nabi dalam kandungan itu ibunya Siti Aminah. Tak sempat Nabi membesar dengan ibu kandungnya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pada umur Nabi 5 tahun duduk dengan Halimatus Sa'diyah, pada ibu susu yang kedua, dan nak pergi duduk dengan mak dia, maknya pula meninggal dunia Siti Aminah pada umur 5 tahun. Maka bila pula Nabi start berpuasa? So senang, Nabi tak pernah berpuasa dengan ibu dan ayah. Maka saya yang sedih-sedih sangat pun tempat juga 13 kali dengan mak saya. Sebab mak saya meninggal waktu umur 13 tahun. Minta maaf, 12 kali. Sebab mak saya meninggal sebelum daripada bulan Ramadan pada tahun 2004. Maka tak sempat, masa 12 tahun sahaja. Tahun 1991 sampailah 2003 sempat berpuasa dengan ibunda. Nabi tidak ada pengalaman tersebut. Dan bilakah mulanya Nabi SAW berpuasa? Adalah pada tahun 2 Hijrah ketika umur Nabi 54 tahun. Tahun yang kedua Allah perintahkan berada di bumi Madinah Al-Munawwarah, barulah disyariatkan ayat-ayat Al-Quran berkaitan puasa. Di antaranya ayat 183 suratul Baqarah juz yang kedua, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kutiba alaikumusiyam, telah disyariatkan ke atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana Allah telah syariatkan ke atas umat-umat yang terdahulu sebelum daripada kita. Betul, kalau kita tengok umat Nabi Musa ada syariat di zaman mereka, zaman Nabi Isa ada syariat di zaman mereka, zaman Nabi Daud ada syariat di zaman mereka. Cuma kita ada kelainan kerana dilengkapkan dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi bila tahun 2 Hijrah, umur Nabi bila? 54 tahun, kerana Allah perintahkan berlakunya peristiwa hijrah pada umur 53. Jadi tahun yang kedua jadi 54 tahun. Maka tuan-tuan, beruntunglah tuan-tuan, kita semua masih diberikan ruang dan peluang bersama dengan mak ayah, yang mana Nabi tidak pernah melalui pengalaman tersebut di dunia, tapi insya-Allah Nabi akan dihimpunkan bersama ibu dan ayah di akhirat, di syurga kelak, insya-Allah, mudah-mudahan. Hargailah setiap detik kita bersama dengan mak dan ayah tercinta, lagi-lagi di bulan puasa. Saya suka dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita bernama Sirna. Assalamualaikum Ustaz Yaakob Yusra, Da'i Hakim dan penonton setia. Tanyalah Ustaz, soalan saya, berdosakah saya sekiranya merasakan Ramadan yang disambut tiada ertinya tanpa kehadiran orang tua? Setiap kali Ramadan tiba, air mata kerinduan yang mengiringi. Sepatutnya bulan Ramadan bulan kegembiraan untuk meraih pahala berlipat kali ganda. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Sirna atas soalan. Okay, baik, terima kasih kepada Sirna di atas soalan. Berdosakah bila kita main Ramadan ni rasa tak puas, rasa tak cukup sifatnya apabila tidak ada kasih sayang ibu dan ayah ataupun kehadiran ibu dan ayah? Tuan-tuan, fitrah kita manusia ini Allah bagi adanya emosi. Betul. Dan asbab emosilah wujudnya keunikan manusia itu sebagai ini barang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kepada makhluk yang lain. Kalau kita tengok disebut dalam kitab Bahrul Mazi, malaikat ni Allah jadikan sebahagian malaikat tidak mempunyai belas kasihan. Seperti siapa? Malaikat Israel tak ada belas kasihan dia. Kalau dia ada belas kasihan, dia takkan cabut nyawa orang tu tengah semayang.
kan, duk buat umrah. Kan kita pun tak gamuk. Kan, kalau alung namanya kutip hutang, tengok-tengok Pak Long tu tengok duk semayang dalam masjid. Sehuduh-huduh perangai dia tu, hatta kalau dia bukan Islam pun dia akan tunggu. Dia akan tunggu. Betul. Pak Long tu pun tahu dia kata Along tu tunggu dia balas 20 rakaat tu kan. Masa lagi nak kena bayar hutang. Betul. Kan? Tetapi malaikat Israel ni dia tak kira. Pak Long tengah sembahyang dia cabut nyawa. Betul. Tengah buat maksiat dia balas semacamnya. Maka Allah cabut perasaan belas kasihan, tapi manusia tidak ada perasaan belas kasihan, ada perasaan sedih, ada perasaan seronok. Up and down is happen. Maka sebab tu Nabi SAW sendiri pernah melalui ketika mana 18 bulan sebelum peristiwa hijrah. Nah, sebelum Nabi dikurniakan Isra wal Mi'raj yang disebut dalam kitab Jam'ul Fawaid, Nabi pernah melalui sanah ataupun tahun yang disebut dengan huzun, tahun kesedihan. Sedih Nabi, isterinya Sayyidatina Siti Khadijah wafat, pak saudaranya Abu Talib meninggal dunia, dakwah yang dibawa ke kota Taif ditolak, malah dihina, dibaling batu, dibuat dengan perkataan, diberikan, dilontarkan dengan perkataan yang keji. Maka tuan-tuan, Nabi sendiri pun melalui fasa kesedihan. Nah, tapi tuan-tuan, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menyusun penyusunan yang terbaik kepada kita dengan jalan asbab kesedihan menjadi jambatan pahala kepada kita. Masya-Allah. Kan? Teringat sedih kepada mak ayah, kita niat hari ni wakaf dan infak untuk dia. Betul. Kan, kita tengok tabung masjid hari Jumaat lalu. Kan, kalau biasa panggil kita sebelum ni, tengok kita buat pejam mata. Kan, buat lena kan. Tabung lalu, dia kata lega. Kan. Tapi hari ni kita teringat kat mak ayah kita, ya Allah, kalau aku tak dapat balik dah seminggu nak buka puasa dengan mak ayah aku. Apalah kiranya sangat hari ni aku ambil RM10 dalam poket, RM1 dalam poket ni didermakan dan diniatkan ke atas mereka. Maka kadang-kadang kesedihan itu juga menjadi jalan bagaimana Allah menyelamatkan nilai kebaikan kepada kita. Nah, maka tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan, it's okay to say we are not okay. Tu drama Korea tu. Nah, it's okay to say we are not okay. Kadang-kadang tak apa, hamba kita ni tak okay. Sebab kita ni manusia. Dan yang akhir pun kadang-kadang kita lemah. Ada saat yang kita walaupun 3 line, 7 line, gangster tak mana pun, main kalau dia main ujian tak larat ni tak larat, tuan-tuan. Kan, ada keadaan saya pun penat, rasa penat. Tuan-tuan, setiap 2 hari berulang-alik Kedah KL. Hari Rabu baru ni untuk datang ke Kedah. Daripada Kedah pukul 3 sampai pukul 5 pagi kat Bukit Beruntung, tayar meletup. Allah, terpaksa live daripada TV tu melalui dalam kenderaan saja. Setengah jam sampai di studio, terus masuk, lompat masuk, terus. Kadang-kadang penat, kata, ya Allah Rabbi, apa yang kita kejar dalam kehidupan? Saya minta satu, seperti mana kalau Allah boleh memilih abang saya Rasul Murtada meninggal ketika berdakwah, saya doakan juga kalau Allah nak matikan saya, biar mati dalam keadaan berdakwah. Semalam habis forum pukul 1 Ustaz dekat Sungai Petani. Masya-Allah. 1 pagi balik rumah cubit bini pun tak dan. Sampai bini dah tidur dah, takkan nak kacau kot. Betul. Kan, pukul 2 gerak datang, maka penat. Tapi dengan kepenatan itu kadang-kadang Allah mengolahkan ia sebagai jambatan pahala kerana disebutkan al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Ketika dalam kesusahan, kepayahan, kan muka macam tak cukup sifat dah ni kan, nak celik mata pun tak larat. Maka itulah jalan-jalan kebaikan yang Allah susun untuk kita semua. Justru jangan sedih, it's okay tuan-tuan, saya pun boleh fasa tersebut. Ibunda saya tidak ada, tengok mak orang menangis kita, orang duk sembang dalam grup, seronoknya balik makan masakan mak, sedih kita. Tapi kesedihan itulah yang membina siapa kita hari ini, insya-Allah. Okey, baik Ustaz, kita nak beraihkan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Arung daripada Gombadak, Kuala Luruh, Terengganu. Saya nak tanya soalan begini. Kita soalan sekarang ini berkaitan dengan tanpa Ramadan tanpa ibu dan ayah. Jika sekiranya gini Ustaz, saya nak tanya, jika kita dulu masa ni waktu yang berhaka pada ibu dan bapa dia, tapi tak sempat nak minta maaf, ibu bapa dia dah meninggal. Macam mana caranya dia nak minta maaf? Walaupun kata tadi dia ada ampun dosa keluarga kepada ibu dan ayah. Jadi kita nak minta ampun macam mana tu supaya kita dapat kepengampun daripada Allah apabila kita berhak kepada ibu bapa tak sempat nak minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Harun dari Terengganu yang sudi bertanya soalan kepada kita. Walaupun begitu, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buah jambu di bawah tangga, buah kelapa di hujung desa. Kasih ibu membawa syurga, kasih bapa sepanjang masa. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kali ini kita nak mendengarkan jawapan kepada persoalan yang diajukan sahabat kita tadi bernama Haji Harun, kaitan tentang bila mana dahulu kita pernah dahaka kepada ibu dan ayah, dan dikala kita sedar mereka sudah meninggalkan kita, bagaimana cara terbaik, Ustaz? Okey, baik. Disebutkan sebahagian ulama di dalam kitab tasawuf berkaitan apa yang mampu kita buat setelah mana ibu dan ayah meninggal dunia. Sama ada dalam keadaan kita melakukan dosa kepada mereka ataupun tidak. Maka di antaranya yang pertama disebutkan adalah memperbanyakkan istighfar dan mohon keampunan mewakili mak dan ayah kita. Kerana kita yakin wahwal azizul ghafur, Allah Tuhan yang Maha Pengampun ni, Allah boleh buat apa jua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengampunkan dosa kedua ibu dan ayah kita. Berdasarkan hadis, kalaulah seorang yang melalui kubur yang memberikan salam, itu pun Allah boleh memberikan keringanan kepada azab mereka. Apatah lagi doa daripada seorang anak yang mohon keampunan kepada Allah di atas ibu dan ayah yang melahirkan mereka, kan, yang membesarkan mereka. Maka itu yang pertama, perbanyakkan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, dari segi amalan yang terbaik daripada seorang anak adalah memperbanyakkan sedekah. Yang pertama, sedekah. Sedekah ni tuan-tuan apa? Apa jua bentuk sedekah. Bulan Ramadan mudah buat sedekah. Beli cucuk Melaka kan? Sedekah 2 biji dekat jiran kita, 2 biji kita telan. Kan? Biasa dalam satu paket tu ada 4 ke 6 kan. Tuan-tuan bukan makan habis pun, kadang-kadang 2-3 biji tak mau dah. Kita asing siap-siap. Dia kata, Ustaz 2 biji jiran gelak. Tak apa, biar dia gelak pi. Dia makan, tuan-tuan dapat pahala. Takkan dia nak buang kot, amboi. Itu bukan jiran, bukan jiran tu, itu jiran api Melaka tu. Api Melaka. Kan? Mana ada jiran macam tu, tuan. Tak apa tuan-tuan, bagi je. Kan? Buat sedekah ni kadang-kadang walaupun dengan benda-benda yang nampaknya biasa, contohnya kita tak ada duit. Kita pergi dekat masjid-masjid ambil bubuk lambu. Kan? Orang kena pergi kanji kan. Kanji. Kan? Kita ambil bubuk tu, kita pergi hantar kat jiran. Bukan pakai modal kita pun, bukan pakai duit kita pun, bukan pakai ni, pakai cuma sedikit kreativiti kita sahaja untuk menambah nilai pahala. Maka apa jua bentuk sedekah yang dilakukan, para ulama kata apa? Boleh diniatkan untuk sedekah kepada mak ayah yang masih hidup atau yang meninggal dunia. Hari ni kita kalau buat sedekah, buat wakaf ni, kita hanya fokus ketika mak mati, ayah mati saja. Maklum oi, tengah duk hidup ni boleh buat. Mak ayah masih hidup tu, buat kat dia siap-siap. Niat mak aku di kampung tu, ya Allah, aku niatkan sedekah aku ini kepada mereka. Dengan izin Allah, tanpa mengurangkan sedikit pahala kita, dengan kita niatkan kepada mak ayah. Tapi dalam sebaik-baik di antara yang amal yang paling tinggi untuk mak ayah ni, sama ada hidup atau dah meninggal dunia, adalah berwakaf. Masya Allah. Carilah apa jawab wakaf ni. Nama wakaf tu apa? Berhenti dan terputus. Terputus tu kan maksudnya tak boleh jual, tak boleh pindah milik, tak boleh buat apa. Kita tengok ada orang nak buat mahat tahfiz, nak buat masjid, nak buat apa benda-benda yang bersifat kekal ni, usahakan. Kan, orang nak buat jalan, orang apa pun kita usahakan agar mudah-mudahan itulah amalan yang berterusan yang memberikan kebaikan. Semalam saya forum dengan sahabat saya Ustaz Abdullah Khairi, dia cerita tentang ada makcik tahun 2011 kan, wakafkan satu gelang rantai. Masya-Allah. Kan pi jual, habis ni maklum tu kata dekat ustaz lah, dia kata apa, ustaz buatlah apa pun, ustaz lah pi jual barang kemas tu, buat jambatan di kampung tu untuk orang lalu. Beberapa hari setelah dia wakafkan gelang emas tu, dia meninggal dunia. Kalau tidak jadi harta waris, faraid je harta tu. Tapi bila buat jambatan tu sampai hari ni dah 12 tahun jambatan itu dibina, setiap minit ada orang lalu atas jambatan tu. Dia duduk di alam kubur tu, kira duk terima sahamnya. ROI, return of investment yang tak pernah putih. Kalau pencen sebulan sekali, mana boleh ambil akhir hari. Dia dapat setiap minit pencen yang Allah jadikan pada dia. Maka tuan-tuan, itu yang perlu kita buat. Kalaulah kita melakukan salah ataupun tak salah, buatlah sesuatu
kepada mak dan ayah untuk kebaikan kita bersama. It's not what you give you get back. Hari ini tuan-tuan buat kepada mak ayah tuan-tuan, Allah akan takdirkan anak-anak akan buat pula kepada kita. Itulah objektif kehidupan, adalah memberikan kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pula kebaikan kepada kita. Bukan kita nak berjabat pada amal, buat nak balik tak, tapi itulah konsep yang telah Allah janjikan dengan dua benda, sedekah dengan perbuatan pada mak ayah. Sedekah dunia Allah balas, mak ayah pun sama, dunia pun Allah balas. Baik atau buruk yang kita buat, mudah-mudahan ada keberkatan. Terima kasih kepada Jarul, mudah-mudahan menjawab sedikit soalan. Baik, dua perkara yang sempat saya catatkan sebagai amalan dan pedoman. Yang pertama, banyakkan istighfar, lagi-lagi bulan Ramadan. Yang kedua, banyakkan sedekah wakaf khusus kepada ibu dan ayah kita. Saya tertarik dengan soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Mak Eton. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana nak menghadapi bulan Ramadan tanpa orang tersayang yang baru sahaja meninggal dunia? Kesannya masih terasa. Bagaimana nak jadikan kehilangan mereka sebagai satu titik bermulanya istiqamah, sementara nadi masih berdenyut, yang mana satu hari nanti kita pasti akan menyusuri mereka. Mohon pendapat Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Mak Eton atas soalan. Baik, terima kasih kepada Mak Eton atas soalan yang cukup baik dari segi emosinya lah. Saya rasa untuk menghadapi kehilangan orang yang tersayang ni satu bukanlah benda yang mudah dari segi perkataan yang disebut. Betul kan? Mudahlah cakap sabar ni benda-benda yang dilontarkan itu mudah, tetapi nak ditempuh itu satu bentuk benda yang melibatkan perasaan, melibatkan kerinduan, melibatkan segala bentuk benda yang hadir. Kan kita tengok ada sahabat kita yang baru ni, ketika mana dia kemalangan dengan isteri yang sedang mengandung. Kan isterinya terbakar depan mata dia. Kan yang diviralkan. Dia trauma, duduk dalam rumah menangis setiap hari, kan, teringat pada isteri dia. Orang boleh main kata hang sabarlah, suami isteri hang dapat. Ya, pesanan sabar itu tidaklah semudah seperti mana tanggungannya. Tetapi itu yang termampu kita buat sebagai teman dia, sebagai orang yang tengok daripada kelangsungan sedihnya itu yang Allah pesan 90 kali dalam Al-Quran tentang sabar. Itu yang termampu kita buat. Allah kata watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Pesan dengan pesan kesabaran ini, itu yang mampu. Maka tuan-tuan, apa yang Mak Eton, yang saya pun sering melalui kesedihan tersebut, tuan-tuan, yang pertama, apa yang mampu kita buat untuk nak teruskan istiqamah sementara nadi masih berdenyut ni, kata Mak Eton kita. Yang pertama, Nabi buat apa? Tuan-tuan, kita ikut manusia yang terbaik yang teladankan kepada kita. Nabi akan ikram orang yang disayangi oleh orang yang meninggal tadi. Maksudnya kalau mak ayah kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, siapa yang kita sayang yang meninggal tadi ni, bila saat kita rindu kepada dia, apa yang Nabi buat? Yang pertama, Nabi akan menyantuni dengan penuh kasih sayang siapa yang orang mak ayah kita sayang dulu. Masya-Allah. Mak ayah kita sayang siapa, tuan-tuan? Dia sayang siapa? Kita pergi cari orang tersebut, santi dan ikram mereka dengan sebaiknya. Kan? Hari ni tak ada kerja apa, kita belilah ayam golek, ayam guling ke apa. Kan? Kita pergi hantar dekat siapa yang mak kita baik dulu, siapa yang ayah kita baik dulu, siapa yang pasangan suami isteri kita baik dulu. Lepas dah tak ada sekarang, maka kita memuliakan orang yang dia sayang. Kalau dia sayang mak ayah dia, kita kena sayang mak ayah dia lagi kita sayang daripada dia sayang. Masya-Allah. Kalau isteri kita sayang jiran kita, kalau jiran dia kata Ustaz, jiran saya janda, saya sayang dekat dia, jangan buat lolak macam tu. Maksudnya siapa yang dia selalu buat kebaikan itu, teruskan kebaikan itu agar berterusan, kerana inilah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan juga dibuat oleh para sahabat. Kan, ketika mana wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar bertemu dengan anak beliau Aisyah radhiyallahu anha, maka ditanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang dibuat oleh Rasulullah yang tak pernah ayah buat?" Maksudnya apa yang Nabi pernah buat yang ayah tak pernah buat ni? Aisyah radhiyallahu anha kata, "Wahai ayahku, kamu ni dah buat semua benda yang Nabi buat kecuali satu benda." Apa dia? Maka kata Aisyah, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa akan pergi di pasar dan suap orang buta. Ada seorang orang buta tu. Maka Aisyah cerita sifatnya macam ni. Maka Abu Bakar tanpa melengahkan masa, dia terus pergi ke pasar yang dimaklumkan oleh Aisyah dan cari siapa orang buta tadi. Dia nampak ada seorang buta. Maka ketika mana nak disuap makanan, sepanjang waktu dia berada bersama dengan orang buta tadi, tak ada benda lain melainkan hanya maki Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa.
bubuh macam-macam, mulut keluar popek mata buta. Kalau kita tu mau jack tengah belakang betul. Ustaz ambil jari ni bang bagi starlight dah kan. Tapi Abu Bakar ni menahan marah dia tu dalam keadaan yang sampai meleleh air mata dia. Maka disuapkan makanan. Bila suapan yang pertama, orang buta tadi kata, kamu ni bukan orang yang duk main duk suap kat aku setiap hari. Allah Akbar. Maka Abu Bakar tanya, kenapa apa yang beza daripada orang yang sebelum ni dengan aku? Dia kata, kalau orang sebelum ni dia akan hancurkan dahulu makanan-makanan disuap kepada aku untuk memudahkan aku untuk telan makanan. Tuan-tuan, kalau kita dah laku nak suap makanan kat hang ni, lepas tu nak suruh aku perancok pula, banyak cantik hang duk maki aku pula ni. Betul. Kan kalau kita mau gamuhu ke sikit ke kan boh lah benda-benda bagi apa ni boh yang ketum ke kan, bagi minum dia hai ke apa. Nabi tak buat nanya kat dia. Nabi suap dalam keadaan kesantunan Nabi, sehingga kan suap dalam keadaan memudahkan dia untuk telan makanan tu. Mau kalau kita kojoh dalam mulut tu, amboi hang ni mulut tak ada insurans, langsung tak padan dengan mata buta kalau kita lah kan. Menangis Abu Bakar. Dia kata, kamu tahu tak sebelum ni orang yang selalu sangat duk suap kepada kamu telah pun meninggal dunia, dan orang itu adalah Rasulullah. Menangis orang buta tadi masuk Islam dia. Masya Allah. Maka sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita ni apa yang kita nak buat? Pilih satu untuk kebaikan. Kalau lah Rasulullah SAW boleh buat, sahabat ni usahakan untuk dapatkan apa yang Nabi buat sampai sebesar-besar itu pun, maka takkanlah kita nak ikut yang tak boleh nak ikut yang sekecil-kecil yang Nabi buat. Masya-Allah. Carilah apa jua bentuk benda. Takkan tak ada langsung kita teringat mak aku pernah buat apa dulu. Mak aku selalu kalau pergi sekolah dia bagi makan budak-budak sekolah, pergi buat. Betul. Apa salahnya tuan-tuan pergi dekat kedai depan-depan sekolah kita bagi duit lebih RM10 makcik belanja budak-budak yang datang. Maka kesantunan itulah yang perlu kita buat untuk nak teruskan denyut nadi kebaikan, istiqamah di atas jalan yang mungkin mereka tinggalkan kepada kita. Mereka tak wasiatkan mungkin harta, tak wasiatkan banyak benda, tapi mereka wasiatkan kita mungkin satu wasilah kebaikan untuk kita lah yang nak buat jabatan kebaikan tersebut. Kita baca tentang apa yang sahabat buat, tak tahu kita nak ucapkan macam mana, betapa kuatnya semangat sahabat ini. Betul. Dan sudah pasti ia bertaut dengan apa yang Nabi ajarkan. Tuan-tuan, saya tak boleh fikir macam mana lah Nabi nak suap makanan pada orang yang menyakiti mulutnya. Kalau kita ni tuan-tuan, kalau tak mampu buat baik pun, kita tak akan mendekati dia. Betul. Saya buat tuan-tuan, kalau saya pun rasa keadaan saya ketika tu, orang yang duk kata kat kita, yang buat naya kat kita, kalau saya tak boleh nak buat baik dengan dia pun, mungkin saya tak mampu nak duduk dekat dengan dia dulu. Mungkin itu yang terbaik nak jaga kita ni. Betul. Tapi Nabi ni setiap hari pergi buat. Kalau kita koman-koman dia, kalau kita koman-koman dia hakim, kita habang ada palung tu duk katakan saya duk suap kat palung ni. Betul. Tak kurang-kurang kita kata mesti palung tu pun nak maki-maki dia tariklah kuat handbrake. Nabi tak buat. Masya-Allah. Nabi tak buat. Maksudnya apa? Dalam setiap ibadah dilakukan tidak ada apa-apa kepentingan melainkan nak redha Allah. Masya-Allah. Kita hari ni buat semua benda kita wallahu alam. Maka sebab tu pilihlah untuk terus buat apa jua kebaikan yang dibuat oleh orang tua kita, kita buat. Mula itulah istiqamahnya dengan kebaikan, insya-Allah. Baik, jadi banyak perkara yang boleh kita lakukan, antara yang dikongsi oleh Al-Fadhil Ustaz, muliakan orang yang disayangi oleh mak dan ayah kita. Mudah-mudahan itu memberi pahala bukan hanya kepada kita, juga kepada arwah ibu dan ayah kita. Baik, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Kita bukan kata orang, kata saya sendiri pun dah tak ada mak ayah. Masa hilang mak ayah, tak seronok, tak meriah rasa bulan puasa Ustaz. Jadi soalan saya Ustaz, kita ni ialah macam saya ni tak ada semua dah tak meriah lagi dah. Bulan Ramadan ni dianggap sepi, sunyi, tak ada apa dah. Ni Ustaz weh. Jadi kadang-kadang kita ni teringat ke dia bila bulan puasa, teringat ke dia macam mana Ustaz duk habaq tadi. Jadi soalan saya, apa kaedah selain daripada kita buat kata Ustaz tadi istighfar, berwakaf,
ada ke cara-cara lain, kaedah terbaik yang lain yang boleh kita buatlah selain daripada kita kata Ustaz tadi? Ada lagi perkara yang mudah-mudah yang kita lakukan untuk kita doakan kedua orang tua ni? Kadang-kadang kini terkilan tak sempat nak mohon maaf pun ada. Betul. Terkilan macam-macam, bila dah tak ada baru nak teringat. Masa ada tak teringat pun. Betul. Jadi apa cara kaedah terbaik lagi? Kalau ada lah tip-tip yang terbaik lagi yang boleh Ustaz sebut di sini supaya kita semua ni mendapat keredaan mak dan ayah walaupun kita dah tak ada mak ayah di dunia ini, Ustaz. Baik. Itu soalan saya, Ustaz. Senyum nampak gigi, ada rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar dari Pekan Pahang. Saya tertukar, ni orang Pahang ke orang Kedah ni? Habak-habak ya. Baik, kita akan dengarkan jawapannya selepas berehat nanti. Kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Nasi lemak dalam pinggan, Telio sudah tidak tertahan. Sayang emak tiada tandingan, pengorbanan ayah tiada ukuran. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Al-Fadhil Ustaz Ya'qub Yusra. Kami sedang membicarakan topik berkaitan Ramadan tanpa mak ayah. Tadi kita dengarkan satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita bernama Haji, Tuan Tukinon, Haji Omar, maafkan saya, tentang bagaimanakah amalan yang boleh kita lakukan selain istighfar dan yang telah disebutkan tadi bila mana mereka sudah meninggalkan kita, Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid daripada Pahang yang sentiasa istiqamah dengan kebaikan, dan ini juga sambungan talian hayat manfaat kepada almarhum ibunda dan ayahanda Tuan Omar yang patut kita teladankan. Apa lagi yang boleh dibuat? Disebut Imam Al-Ghazali menyebut di antara dalam kitabnya apa yang boleh dibuat kepada ibu ayah yang telah meninggal dunia, dan di antara disenaraikan juga setelah mana kita istighfar, kita dah banyak bersedekah, kita berwakaf ke atas mak dan ayah, maka cuba untuk kita cari apa yang diwasiatkan oleh mereka yang belum diselesaikan. Kadang-kadang wasiat mereka ni mungkin tidaklah sebesar mana, tidaklah yang memerlukan kos yang tinggi. Macam saya sebelum arwah abang saya meninggal, bukanlah diwasiatkan, tetapi dia pesan kepada saya, sebab perbualan akhir saya dengan dia itu, dia bercakap tentang, dia kata apa, dia nak bangunkan tafiz, bangunkan masjid. Maka pada saya mengambil itulah wasiat yang perlu saya tunaikan. Sebab nak menyambung talian hayat kebaikan dia, dan saya nak tumpang benda tersebut. Maka kita ambil benda tu juga. Tanya adik-beradik kita, ada tak mak ayah kita teringin apa dulu? Mungkin dia pernah sebut dia nak teringinlah tengok kalau masjid kat Khariah kita ni ada bilik ayat yang cantik. Kita usaha mencantikkan bilik ayat tersebut. Kan? Apa yang mak ayah kita inginkan itu, mudah-mudahan walaupun tidak diwasiatkan secara official bertulis, kita jadikan ia sebagai satu batu loncatan untuk kita buat kebaikan tersebut. Apa lagi yang kita boleh buat kalau mereka telah meninggal dunia? Di antaranya adalah menyelesaikan ibadah yang tertangguh yang mungkin mereka tak sempat buat. Apa? Yang pertama, mungkin puasa mereka. Kalau belum mereka gantikan, maka kita kena qadakan puasa tersebut. Saya ingat lagi waktu mak saya meninggal, ayah saya sebutlah waktu tu, ayah saya kata apa, jom kita qada semua, kita pakat bahagi untuk qada puasa arwah mak. Masya-Allah. Maka waktu saya kenapa kena qada semua kan? Waktu tu kita kecil lagi, saya baru 13-14 tahun. Jadi kita tertanya-tanya. Orang tertanya, masya-Allah, seronoknya kalau seorang suami yang faham tentang agama, awal yang difikirkan adalah nak menyelesaikan apa yang mungkin isteri almarhum isterinya tinggalkan itu. Masya-Allah. Maka saya ingat lagi waktu tu ayah, kakak-kakak saya, abang saya, Rusam Tadha sendiri, mereka bantu selesaikan sebab ibu saya meninggal dalam keadaan yang Allahumma salli sama, dia masih belum sempat untuk qada puasanya yang uzur syar'i. Sebelum untuk tahun sebelum tu dalam keadaan tersebut digantikan. Apa dia lagi? Di antaranya haji. Kalaulah almarhum ayah dan ibu kita, contoh Tuan Omar tadi, cek balik, kalau mereka tak sempat buat haji, buat upah haji kalau kita ada kemampuan. Tapi kalau kita pun tak mampu, tak perlulah. Maka kita usahakan sedemikian benda. Maka ni di antara 3 benda yang kita boleh usahakan. Pertama, tengok apa yang dia wasiatkan, apa dia inginkan, dia hajatkan. Yang kedua adalah
kita memastikan gantikan puasa dia kalau mungkin dia berhutang, dan yang ketiga adalah buatlah upah haji agar menyelesaikan satu tuntutan ke atas dia ketika mungkin dia hidup sibuk tak sempat cari duit sebab nak membesarkan kita. Maka sekarang it's time for us to pay back daripada apa yang beliau korbankan sebagai tanda talian hayat kita sayang dan kenang kepada mereka, insya-Allah. Baik, jadi saya suka dengan cadangan dari Ustaz. Kadang-kadang ada yang terdetik ataupun terlintas di fikiran mak ayah kita yang belum ditunaikan, kita boleh sama-sama usaha untuk menunaikannya. Baik, saya suka dengan soalan yang seterusnya ini dari Jai Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pula bagi mereka yang kematian ibu ayah sejak kecil dijaga dan dibesarkan di rumah anak-anak yatim? Adakah doa kepada keduanya tetap sampai dan tiada hijab walaupun tidak pernah menatap wajah keduanya, apalagi merasai kasih sayang serta belayan dari seorang insan yang bergelar ayah dan ibu? Mohon pencerahan, #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Jai Jai atas soalan. Okey, baik, terima kasih pada Bang Jai kita, soalan yang cukup baik untuk kita semua, insya-Allah. Baik tuan-tuan, sebelum kita nak pergi jauh daripada soalan yang baik ini tuan-tuan, saya nak tuan-tuan buat satu kebaikan dulu berkat Ramadan pagi ini. Kita dah berada pada Jumaat yang kedua bulan Ramadan. Jom kita buat satu benda yang mudah, paling mudah. Semua pahala dapat kepada mak ayah kita. Kita niatkan tu, tak perlukan modal apa, perlukan satu klik sahaja, adalah tekan butang share. Kalau ni pun tuan-tuan tak buat, tersuruh sembang kari lah. Tersuruh sembang tinggi-tinggi lah. Buat satu benda saja. Tekan butang share, niatkan, ya Allah, aku niatkan kebaikan ini untuk mak ayah aku. Masya-Allah. Mak ayah duduk di kampung, dapat pahala. Mak ayah duduk dalam barzah, dapat kebaikan. Jadi tuan-tuan, jom, 1,800 orang sedang menonton ni, tolong saya, saya merayu, kita buat sama-sama. Saya tak ada apa-apa manfaat pun. Tuan-tuan tekan, saya tak dapat manfaat, tuan-tuan tekan pun tak dapat manfaat, kebaikan ataupun masuk duit like account ke Facebook bayar ke, tak ada tuan-tuan. Tapi kita buat sama-sama. Tuan-tuan tekan butang share sahaja. Yang tengok kot TV pun boleh buat benda sama. Buka kot handphone, tekan butang share, tetap dapat kebaikan, insya-Allah. Kalau 1,800 orang yang buat perkara ni, semua akan dapat kebaikan. 1,800 mak ayah di dunia akan dapat kebaikan, mudah-mudahan, insya-Allah. Baik tuan-tuan, soalan ditanyakan berkaitan macam mana pula kematian ibu ayah daripada kecil, tak jaga besar, duduk rumah anak yatim, tak pernah jumpa dan sebagainya. Baik tuan-tuan, yang pertama, masa, tempat, bahasa, martabat mungkin boleh memisahkan, menjadi gap kepada kekeluargaan. Kan, seorang duduk di London, seorang duduk dekat Malaysia. Maka jarak memisahkan kita. Seorang cakap bahasa Inggeris, seorang cakap bahasa Melayu. Kan, cerita sinetron kan. Kan, dekat hospital tersalah ambil tag anak. Kan, anak dia betul ni lepas ke London, cakap Mak Saleh. Kan, tak faham bahasa Melayu. Sebab memang besar kat sana, mai bersalin kat sini, yang waktu bercuti. Kan? Satu cuti. Walaupun berpisah dari segi bahasa, satu benda yang tidak boleh mengubah adalah nasab keturunan. Hatta daripada seorang raja, anaknya raja, bapaknya hamba sekalipun, tidak menafikan hak bahawasanya nasab keturunannya tetap sama dan tidak akan terpisah. Walaupun terpisah di dunia, akan pasti berhimpun kelak juga di mahsyar. Maka apatah lagi dari segi hijab doa, kalaulah nasab tak terputus, maka doanya tidak akan terputus. Sebab tu saya berpesan, kalaulah saya baru ada satu kes di mana dia ni anak dia masih kenal mak dengan ayah dia, tapi waktu dia kecil dulu, mak dengan ayah ni bagi dia ni ke orang lain. Jadi dia ni dibesarkan oleh keluarga angkat, yang mana keluarga ni cerita, kata mak ayah dia ni kenapa buat perbuatan tersebut, sebab waktu tu susah sangat. Orang dulu-dulu kan dapat anak banyak, anak dan tak mampu nak jaga, apa yang dia bagi adalah dia bagi kepada orang lain, bagi dengan cara elok. Patutnya saya kata, kalau kamu nak marah kepada mak ayah kamu, cuba tengok situasi keadaan dia. Mana lebih baik dengan dia bagi kepada orang dengan cara yang baik, atau dia tok kamu dekat lautan, buh dalam beg plastik, tok lautan sampah. Cuba fikirkan, ya kita tak mampu ubah dia. Saya tak duduk pada keadaan tersebut. Cuma saya rasa alangkah duka citanya kalau kita terus menghukum tanpa kita mungkin pergi tanya kenapa masalah dia dan sebagainya. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, walaupun kalaulah dibuat dengan sengaja sekalipun, tanpa susah pun saja, dia kata aku malas nak jaga anak aku bagi je ke orang, walaupun kesalahan pada mak ayah, tetap tidak menghilangkan akhlak kita sebagai seorang anak-anak. Saya ulang, walaupun dia salah, mak ayah kita ni buatlah kesalahan macam mana pun, tidak menghilangkan akhlaknya sebagai mak dan ayah.
Yang inilah yang dipesan oleh Rasulullah kepada Mus'ab bin Umair ketika mana dia memeluk Islam dan ibunya enggan masuk Islam. Malah ibunya menarik keseluruhan aset dan harta Mus'ab bin Umair ni, orang yang paling kaya. Baju yang dia pakai ni, baju saya ni berlambak lah, ada banyak harga tak sampai 100 pun. Baju yang dia pakai ni, dia seorang yang dekat Mekah ketika tu. Minyak wangi dia seorang yang ada. Tetapi ketika mana dia memeluk Islam, ibunya menarik keseluruhan harta. Tapi Nabi kata tetap kamu kena jaga akhlak ketaatan kamu selagi mana dia tidak menyuruh kamu buat benda yang maksiat. Masya-Allah. Sama macam tu. Sehingga kan seorang ibu ayah yang kafir pun kena jaga ketaatan. Maka tepuk dada tanya iman kita, adakah mak ayah kita kafir? Allah Akbar. Tidak. Tolong manfaatkan. Kalau tuan-tuan tanya saya apa penyesalan yang saya paling menyesal adalah sebab saya tak sempat buat baik dengan mak ayah saya, dengan ibu saya ketika saya kecil. Saya uruskan start ni. Saya rasa 2,000 lebih dah jenazah. Allah Akbar. Tapi tak ada jenazah ibu yang mampu saya urus. Saya abang kat ayah saya. Dia kata, "Pak, kalau Yusra mati, Pak tolong uruskan jenazah." Yusra. Kalau Pak mati, tak akan ada orang lain Yusra nak izinkan melingkan Yusra. Kalau ada di Malaysia, kalau ada dengan keadaan yang sihat dan sebagainya. Saya abang, saya siap. Dia tak malu. Tak ayah saya. Bukan saya nak buat ayah orang. Kalau ribuan orang kita boleh urus, kenapa tak kepada ibu dan ayah sendiri? Sebab tu saya pesan sangat-sangat. Belajarlah ilmu pengurusan jenazah. Demi Allah, saya ulang, demi Allah, tuan-tuan takkan menyesal. Kadang sedih Ustaz, saya panggil kalau urus jenazah, anak beranak tak reti urus, suami tak mau urus isteri, walau apa masalah. Dia kata, kalau bayangkan kalau kita yang urus jenazah pasangan kita, kalau ada aib, takkan ada orang tahu aib tersebut. Setuju. Kalau kita uruskan jenazah anak-anak kita, ayah mak kita, nescaya tak ada orang yang akan mampu bercakap di atas keaiban tersebut. Dan mungkin itu, dan itulah mandian terakhir kita pada dia, pakaian terakhir kita pakaikan kepada dia, pegangan terakhir yang kita pegang pada dia. Maka tolong tuan-tuan, yang tuan-tuan panggil, pilah belajar ilmu pengurusan jenazah. Ilmu yang kalau tuan-tuan belajar 2-3 jam tuan-tuan dah mampu kuasai. Betul. Dari segi penggunaannya, demi Allah tuan-tuan takkan menyesal. Baru ni ada satu jenazah sedih kan. Dia tak mampu urus aib mak dia sendiri. Allah Akbar. Saya tak ada lah kesedihan kita nak zahirkan, tapi saya fikir, ya Allah, ruginya kamu dah umur 30 ni, uruslah mak kamu. Betul. Tapi takkan kita nak marah kat tu. Saya tak apa, mai tolong corok air kat atas kepala, ambil wuduk untuk mak. Takut tak biasa. Ambil wuduk ni benda yang asas. Betul. Tak lima. Maka tolong saya merayu, walaupun siapa pun kamu, apa pun pangkat kamu, demi Allah ilmu ini tidak akan pernah merugikan kamu, dan kamu akan rasa syukur kalau menguasainya dan kamu mampu gunakan dia kepada orang yang betul. Pasangan, mak dan ayah dan sebagainya. Ustaz, saya sampai hari ni kalau urus jenazah saya cakap, Allah Rabbi, aku tak mampu buat untuk mak, tapi insya-Allah mudah-mudahan orang yang lain sekitar ni, sekitar dengan saya, mudah-mudahan Allah takdirkan untuk saya mampu untuk buat. Amin, insya-Allah. Baik Ustaz, kita dah pergi ke soalan yang seterusnya. Kalau boleh saya bacakan, datangnya dari sahabat kita Jura Azlin. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, mohon pandangan Ustaz bagi mereka yang mengkhususkan ziarah tanah perkuburan kedua orang tua, terutama pada bulan Ramadan. Apakah hukumnya? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Bagaimana Ustaz hukum datang ziarah khusus pada bulan Ramadan kepada kubur ibu dan ayah kita? Silakan. Okey, baik. Masih pada Puan Jura Azlin di atas soalan yang cukup baik berkaitan hukum ziarah perkuburan ketika musim Ramadan ataupun musim perayaan lah. Biasa menjadi satu benda yang baik yang diamalkan. Baik. Satu fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama namanya Syekh Atiyah Sakhar. Beliau merupakan ketua Majlis Fatwa Al-Azhar. Biasanya kalau kita yang belajar penuntut agama ni, biasanya kita akan ambil fatwa Al-Azhar ni antara fatwa yang orang kata apa, no conflict interest lah. Kan? Fatwa Al-Azhar ni mereka tidak ada kepentingan dengan siapa-siapa, melainkan fatwa itu dibincangkan di atas contemporary dan maslahat umum. Masya-Allah. Jadi Syekh Atiyah Sakhar sebut dalam apakah hukum bagi menziarahi kubur pada sama ada Ramadan ataupun Aidil Fitri ataupun mana-mana waktu, maka Syekh Atiyah sebut apa di antaranya, hukum asalnya bagi menziarahi kubur adalah sunat.
maka ataupun duduk pada bab keharusan. Harus untuk kita pergi ziarah. Kerana ia mengingatkan kita kepada kematian dan negara akhirat. Baik, kalau pergi bulan Ramadan adakah baik? Baik. Kalau tanya secara peribadi berdasarkan pendapat yang dibacakan dalam kitab Fatwa Kubra dan sebagainya, mana lebih baik untuk pergi ziarah kubur sama ada Ramadan atau pagi 1 Syawal? Dua-dua baik. Yang mana paling baik? Ramadan. Masya-Allah. Kerana dalam keadaan kita sedang berpuasa, pergi ziarah pula kubur takkan nak menari, nak cucuk langit kot waktu tu. Apa yang kita buat adalah insya-Allah kita akan berdoa dalam keadaan kita berpuasa kepada Allah. Setuju. Dan minta pengampunan kepada orang yang kita ziarah tadi. Tapi boleh tak pagi 1 Syawal pi pun boleh? Boleh, tak ada masalah. 2 Syawal pi tak apa, 3 Syawal pi tak apa, tak ada masalah. Tapi itu kan satu adat dan tradisi. Dia berkata adakah bid'ah? Tak. Bukanlah semua adat dan tradisi itu dikatakan bid'ah. Betul. Yang menjadi bid'ah dan benda yang pelik-pelik ni, dia pi kubur duk buat benda yang pelik-pelik dan sebagainya. Tu pi tepuk kubur tu lah apa semua. Tak boleh. Betul. Tapi sekadar pergi untuk mengingatkan pada kematian, mana-mana tarikh pun tidak ada halangan. 360 hari, 365 hari Tun Masih itu dibenarkan, tidak ada satu pun halangan. Kalau puasa ada hari Yaumut Tasyrik yang tak boleh nak puasa, hari raya ada hari dilarang. Tapi untuk ziarah kubur, pilah waktu mana pun tak apa. Nak pergi pukul 12 tengah malam, nak pergi cari hantu senda bolong pun tak ada masalah. Tak ada menjadi halangan. Maka disebut benda itu menjadi sunat kepada kita, yang bila kita buat dapat pahala kerana ia mengingatkan kepada kematian dan negara akhirat kita. Maka ambillah ruang dan peluang, rindu kat dia orang, pergi kat kubur. Bila pergi kat kubur, sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka, baca Al-Quran, niat disedekahkan. Mudah-mudahan itulah memberi kebaikan dunia dan akhirat kepada kita dan orang yang kita nak sanad kebaikan itu berterusan di antara kita dan mereka. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, baik Ustaz, kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanam keledek tumbuh melata, tumbuh subur di tepi telaga. Kasihkan anak bersengkang mata, sanggup berkorban jiwa dan raga. Itulah usaha ataupun perkara yang telah dilakukan oleh ibu dan ayah kita untuk membesar dan menjaga kita sehingga hari ini. Oleh itu, balaslah jasa mereka. Baik, bila sebut tentang ibu dan ayah, saya pasti Ustaz, bila kita sebut tentang pengorbanan ibu dan ayah, tak lekang dengan isu seperti yang telah dibicarakan tadi. Oleh itu, kalau kita perasan, topik pada pagi ini juga sebenarnya berkait rapat dengan hospitality Madat ataupun yang terlibat dengan warga emas yang dibangunkan oleh Madat. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit kepada kami. Silakan. Okey, baik. Terima kasih pada Da'i Hakim dan semua rakan penonton. Alhamdulillah, sejak perasmian masjid kita, Masjid Murtada Dawah Center, Masjid Madat pada Ramadan yang keempat baru ni, alhamdulillah, semalam sampai melimpah, tak ada ruang dalam masjid. Masjid kita boleh menampung sekitar 1,200 orang sahaja. Tapi yang hadir semalam saya jangkakan mungkin 1,600 ke 1,800 yang datang. Membuatkan saya rasa mungkin itulah satu bentuk benda yang kita harapkan yang ada pada masyarakat. Kita duk kata masyarakat jahat, masyarakat tak baik. Masyarakat baik. Cuma kita tidak mewujudkan platform kebaikan untuk saling ramai boleh untuk duduk dalam satu tempat. Semalam forum kita buat habis pukul 1 pagi Ustaz. Masya-Allah. Mereka duduk dalam 1,000 orang ni, tak beralih, tak pi ke mana-mana. Mereka tu kata orang-orang soleh ni lah yang kita harapkan mudah-mudahan menjadikan ejen penyebar kebaikan kepada orang lain juga. Ada makcik umur 80 mai daripada KL. Mereka tanya, mai daripada KL semata-mata nak mai majlis ilmu? Ya, mai. Kalau tengok dah gambar tu, masjid tak siap sepenuhnya lagi Ustaz. Masih ada kekurangan tapi penuh setiap malam, penuh. Subhanallah, saya dah fikir Allah Rabbi, mudah-mudahan adalah mungkin kebaikan. Amin. Kita bawa imam-imam yang baik-baik datang, subhanallah, menjadikan satu bentuk ni. Dan tuan-tuan, alhamdulillah, dalam tempoh ruangan tersebut juga, walaupun tak siap sepenuhnya, kita teruskan jayakan daripada sebelum subuh, adanya qiyamul lail, kita adanya bersahur, kita buat bulan sepanjang Ramadan ni 100,000 pack makanan. Masya-Allah. Duit bukan ada tuan, buat dulu baru fikir. 100,000 pack makanan sampai hari ni, walaupun dalam akaun ni, demi Allah, dalam akaun sekarang lebih kurang dari RM50,000.
Tapi setiap hari 3,000 pack makanan kita bagi kepada orang ramai. Sebab kita percaya Allah sentiasa akan memulangkan keadaan ni, apa yang kita usahakan. Kita buat dulu. Kita beriman dengan Allah Maha Kaya, nescaya Allah akan memberi. Kenapa kita buat rumah warga emas? Rumah warga emas tak ada ROI kepada kita pun. Return on investment tak ada. Kita nak kena jaga. Orang tua-tua ni Ustaz terus terang kata, jaga 10 budak tahfiz lebih mudah daripada jaga seorang warga emas. Masya-Allah. Sebab orang tua-tua ni dia merajuknya. Yelah. Oh jangan Zat, dia punya merajuk dia tu tak boleh buat bincang. Touching. Oh, dia punya touching tu kita fahamlah. Kita pun ada ayah, kita ada tok dan sebagainya yang perlu kita santuni. Sebab tu alhamdulillah di Madat kita buat bentuk hospitality. Kenapa hospitality? Jaga kesihatan dia, diet pemakanan dia, pengajian dia, emosi dia, agar kita nak kelangsungan hidup tu dalam keadaan yang tenang hidupnya. Cuma apa yang kita minta dia buat adalah, sebab tu ditubuhkan Hang Cangkul untuk membantu urus kembali jenazah orang-orang yang datang. Bagi kita sediakan pengurusan jenazah percuma. Tak ada bayaran apa-apa. So siapa yang nak urus, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tolong jaga di tempat kita tu. It's but win-win situation. Kita jaga makcik-makcik tolong urus jenazah sahaja. Masya-Allah. Jadi sehari ni alhamdulillah tak kurang lah. Saya rasa sehari sekitar 5 ke 6 jenazah yang kita uruskan secara konsisten. Orang mati ni tak pernah cuti, raya pun dia meninggal. Kan? Jadi tak ada pilihan, kita perlukan orang-orang yang konsisten juga menguruskan. Maka atas sebab itulah apa yang kita usahakan hari ni. Saya tak ada bayaran apa-apa pun. Kita urus jenazah tak ada bayaran. Saya pun tak ada dapat allowance apa-apa tambahan. Tak ada. Melainkan kita nak, it's not what you give you get back, you get more. Mudah-mudahan hari ni, satu hari nanti bila saya mati, saya akan Ustaz Hakim dia datang urus jenazah saya juga, dan sahabat-sahabat yang menonton ni, insyaAllah kita buat sama-sama. Tapi setakat saya hidup, insyaAllah tuan-tuan, datanglah sesukar mana pun. Saya ingat kita lepas baju raya sampai pukul 1 pagi duduk kat kubur. Saya ni saya sendiri baju raya, pakai baju raya Ustaz. Sampai pukul 1 pagi duduk kat kubur lagi untuk tolong uruskan jenazah. Sebab ada seorang staff saya tu, mak ni meninggal pagi, ayah meninggal petang. Raya pertama. Baju raya, duduk kat kubur. Baru selesai urus jenazah mak, ayah meninggal. Korek liang baru, tanam ayah pula. Habis pukul 1 pagi. Saya, waktu tu hibalah kesian dalam hari yang sama kehilangan 2 orang. Allahu Akbar. Baik, jadi sudah semestinya kita sebagai anak ni terfikir Ustaz, apakah cara terbaik dalam kita nak memanjangkan pahala kedua ibu ayah kita yang sudah tiada? Adakah dengan cara mungkin kita berinfak derma wakaf 1000 untuk mak ayah kita? Salah satu caranya Ustaz, mungkin ada penjelasan? Okay, baik. Saya bercakap dari segi pasti, saya pun kehilangan ibu seawal ketika umur saya 13 tahun. Yang ini pada 19 tahun yang lepas. Banyak benda yang saya tak mampu nak buat. Maka sampai hari ini, setiap benda yang dia buat, susunannya mesti saya nak pada mak. Arwah ibunda saya Zainul binti Awang. Malam pertama masjid boleh operasi Ustaz. Tak tahu parahnya masa yang mata duk keluar. Saya ingat dua orang. Yang pertama arwah abang saya. Yang kedua saya kata bayang, kata ya Allah, seronoknya kalau abang saya dekat sebelah saya bayangkan apa yang dia akan cakap. Sebab ni yang dia nak ni. 5 tahun yang kita juangkan, daripada beli tanah, tambun tanah, naik tiang, naik sekian benda. Yang kedua saya fikir apalah arwah mak saya akan. Arwah mak saya dulu waktu dia hidup, waktu arwah mak saya hidup, saya tak tahu waktu mana dia rehat. Mak saya kerja, balik pukul 6 dia akan pergi di kedai jahit. Kami 9 beradik Ustaz. Jadi ayah saya pun kerja, mak saya pun kerja dengan keadaan yang pendapatan yang sederhana itu dicuba yang terbaik, give the best untuk kami. Saya ingat pergi balik kadang-kadang pukul 10 malam, kadang-kadang tak tidur untuk siapkan, kadang pukul 9 malam tu tolong masak pula. Kadang pukul 1-2 pagi dia siap serika baju apa semua, pukul 5 nanti dia bangun dah. Saya rasa mungkin tidurnya sejam 2 jam sahaja. Tapi hari ini mudah-mudahan dia dah 19 tahun ibu saya meninggal, rehatlah di sana mak. Rehat. Ada 9 beradik yang dilahirkan itu alhamdulillah semua daripada kakak saya sampai adik semua jadi cikgu. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan itu bermanfaat kepada anak murid sampai kepada taliannya. Maka apa yang kita mampu buat kepada mak ayah kita? Maka pagi ni Madat ada derma wakaf buat mak ayah. Tuan-tuan saya bercakap ni, tuan-tuan sudah ingat saya nangis ni sebab saya nak tuan-tuan menderma dak. Saya tak ada kepentingan pun. Cuma tajuk ni of course sangat sensitif pada saya yang tidak ada ibu. Tuan-tuan bukan sebab saya nak minta simpati pada tuan-tuan, tidak. Tapi kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak memberi, maka Madat Center, demi Allah saya tak ambil gaji pun di Madat. Demi Allah saya kata. Tapi saya ulang alik Kedah, KL, Kedah orang kata ustaz buat Kedah macam Sungai Petani Lostar. Saya pun nak 400 km datang. Dan sekejap lagi nak balik ustaz ni. Setengah hari saya ada program di Kedah pula. Nak balik pula 400 km balik, moga sampai pahala kepada arwah mak saya. Jadi saya nak tuan-tuan kalau nak ambillah ruang yang sama berkat hari Jumaat bulan Ramadan ni tuan-tuan. Sebaik-baik bulan, sebaik-baik hari. Masya-Allah. Dan sebaik-baik
kebaikan yang kita boleh pada mak ayah adalah sedekah pada mak ayah. Masya Jadi Allah. berwakaflah kepada mak dan ayah. Kita ada kempen 1,000 untuk wakaf mak ayah. Kita ada hutang lagi 1 juta kepada kontraktor untuk masjid. Masjid dah siap, tapi hutang masih ada. Jadi kalaulah 1,000 orang yang bagi seorang 1,000 cukup. Tapi kalau tak ada 1,000 jangan risau, berapa whatever amount 100 pun tak apa, 10,000 yang bagi 100 settle masalah kita. Betul. Nah, jadi kita buat sama-sama sampai menyumbang dapat 60 ibu, termasuk ibu yang kita baru tulis. Ni saya baru siapkan ibu ni. Ya, betul. Ramadan tanpa mak dan ayah. Masya Allah. Dalam ni ada doa-doa yang dihimpunkan untuk manfaat kita bersama. Doa-doa banyak, kita duk baca 1-2 doa je kan. Ada banyak doa dan apa yang kita boleh buat untuk mak ayah kita. Ya. Dalam ni dah adalah panduan tu, dan insya-Allah setiap minggu kami di Madat, saya sendiri pun kita terlibat untuk tulis buku dengan apa tajuk yang dibincangkan agar kita datang dalam keadaan bersedia. Dan ada sesuatu buah tangan yang kita boleh bagi pada tuan-tuan. Kita tak mau tuan-tuan dapat dengan tangan yang kosong. Macam mana Dai Hakim, tu yang mampu saya bagi, saya bagi, boleh mampu saya bagi sebagai hadiah. Nak bagi duit saya tak ada duit sangat, maka saya hadiahkan kepada Dai Hakim dan semualah rakan penonton. Kalau tuan-tuan tak menyumbang pun jangan risau, tuan-tuan minta aja dekat nombor tertera tu nak buku ni. Insya-Allah dia akan hantar pada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan, tu yang mampu kita buat. Jadi jom kita pakat menderma madatcenter.com, kita usahakan bersama agar rumah orang tua tuan dapat dibina untuk kebaikan bersama insya-Allah. Sebaik-baik amalan ialah wakaf, sebaik-baik hari ialah hari Jumaat, dan sebaik-baik bulan ialah bulan Ramadan. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bila mak ayah di sisi, habis hilang sengsara di hati. Bila mak ayah di sisi, segala masalah dapat diharungi. Bila mak ayah di sisi, hidup sentiasa ceria juga harmoni. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Dai Hakim, juga Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra, membicarakan topik berkaitan Ramadan tanpa mak ayah. Baik, kita nak meraihkan soalan yang seterusnya. Kali ini pula dari sahabat kita Izara Zulaika. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Bagaimana bagi pasangan yang telah kematian ibu bapanya dan ada kesilapan yang tidak sempat untuk meminta maaf? Apakah Ramadan ini sebagai satu langkah untuk mengunjungi rumah orang tua bagi menyemarakkan kebersalahan dalam diri dan sebagai usaha untuk menyantuni warga emas ini yang dahulu mereka tidak sempat lakukan pada kedua ibu bapanya? Terima kasih kepada Izara atas soalan. Okay, baik. Terima kasih soalan yang baik pada Izara Zulaika. Untuk panduan kita bersama, tuan-tuan, ada 5 benda di antara amalan yang kita boleh buat sebagai pasangan ataupun sebagai seorang anak ataupun siapa pun kita boleh buat kepada orang yang dah meninggal dunia, disebutkan dalam buku Ramadan tanpa mak ayah ni. Yang pertama, mendoakan buat ibu dan ayah. Betul. This is compulsory. Benda yang semua boleh buat tanpa modal. Tuan-tuan tak buat, memang anak yang cak ayam sangatlah. Uduhnya panggil kita kalau kita tak buat benda ni. Sebab free of charge. Sekarang tu saya cakap ni boleh doa, ya Allah, ampunkan dosa mak dengan ayah aku. Nak buat bahasa bola, bahasa India ke, bahasa Tamil ke, bahasa Cina ke, bahasa apa pun tak apa, Kedah tak apa, Allah akan faham. Tidak ada language yang menghalang. Yang kedua, mewakafkan ataupun bersedekah ke atas ibu dan ayah kita. Nah, buat ni atas mereka, insya-Allah tanpa mengurangkan sikit pun pahala pada kita. Yang ketiga, mengeratkan silaturahim dengan keluarga. Siapa yang mak ayah kita baik dulu, siapa yang kita eratkan balik. Bawa anak-anak pergi ziarah Ramadan ni, tak perlu tunggu raya. Ramadan pun boleh pergi ziarah dengan jiran-jiran kita, maka hubungkan fal yasil rahimahu, silaturahim itu. Yang keempat, memuliakan sahabat-sahabat yang mereka dulu sayang, yang mereka baik, tak kira siapa pun, kan? Usahakan untuk kita memuliakan mereka. Kadar nak memulia ni apa? Dengan kita berhubung pun dah kira memuliakan mereka. Telefon, Assalamualaikum makcik, makcik ingat dah ni saya ni anak sekian-sekian ni, makcik saja nak tanya Cina, makcik doa kat saya minta Allah permudahkan urusan. Cukup, itu pun tak apa. Yang kelima, menyelesaikan wasiat yang ditinggalkan. Tolong jangan bergaduh pada wasiat-wasiat ditinggalkan. Maksimalkan usaha untuk kita selesaikan. Baik, yang menjawab soalan yang kedua, apakah Ramadan sebagai satu langkah mengunjungi rumah orang tua-tua? Baik, tuan-tuan rahmati Allah, sudah pastilah menyantuni orang-orang tua warga emas ni satu bentuk benda yang sangat baik. Dan sudah pastilah
apa jua amal soleh yang Nabi sebut 3 amal yang tak terputus di antara amal soleh daripada anak-anak yang baik ini, maka akan sampai pahalanya kepada mak dan ayah. Maka kena buat. Contoh pengalaman saya tahun 2011, 2010 saya pernah pergi di satu rumah warga emas di Senawang, di Selangor. Sampai hari ni saya ingat tuan-tuan. Rumah warga emas perempuan yang diusahakan oleh orang bukan Islam, Ustaz. Orang doktor India yang subhanallah saya doakan moga Allah bagi taufik hidayah pada dia. Tuan-tuan aminkan ramai-ramai. Amin. Sebab dia pengetahuan dia tentang Islam, amal kebajikan dia beli rumah tu harga 2 juta dengan duit peribadi. Masya-Allah. Dia uruskan rumah orang tua-tua tu setiap bulan overhead yang dia perlu tambah sekitar 30-40 ribu. Masya-Allah. Dia balik daripada mereka syarikat, berhenti kerja, beli rumah warga emas, jaga orang tua-tua, basuh berak, basuh kencing. Dia panggil saya pergi bagi tazkirah. Allah Akbar. Saya pi atas kapasiti waktu tu, baru saya ingat lagi, saya masih pelajar di Universiti Pertahanan tahun akhir waktu tu. Pi di atas semua saya duduk ceramah lah waktu tu. Motivasi dan sebagainya kan. Bila sampai sana Ustaz, boleh Ustaz kita ni sikit Boleh. Bila sampai di sana, Allahumma salli ala Muhammad, pi santunilah biasa buat gotong royong. Lepas tu nak buka puasa. Saya pendekkan cerita, nak buka puasa. Ada seorang makcik ni, dia dah berumur dalam 80 something, yang dia dah agak terhad lah dari segi pergerakan, tak larat. Jadi doktor tadi, saya tanya doktor, tak apa doktor makan lah dulu. Dia kata, Ustaz, setiap hari saya akan puasa dengan mereka semua. Masya-Allah. Setiap hari dia puasa. Tu beza dengan kita Taufik Hidayah je. Setiap hari dia puasa. So aku kata, uish, dahsyat doktor ni. Yang kedua, bila azan saja, apa yang dia buat dulu adalah dia memastikan semua, dia panggil ibu-ibu, dia panggil semua ibu-ibu tu makan. Masya-Allah. Ada seorang makcik yang saya 80 tadi, dia tak kuat nak makan. Doktor ni siap hancurkan makanan, kupas udang, suap di mulut ni. Suap yang kita tak pernah buat kepada mak ayah kita. Saya tak pernah buat kepada mak saya suap. Dengan ayah saya berani buat. Dengan mertua saya berani buat. Sebab tu saya sayang mertua saya. Saya tak malu untuk pergi pegang ke pasar malam, saya pegang tangan mak mertua saya. Kalau saya demam, saya baring dengan mak mertua. Saya nak jumpa dia, saya nak peluk dia. Dia tak malu sebab saya dah kehilangan seorang yang saya sayang. Makcik tu, doktor ni suap dia. Tengah-tengah duk makan, tiba-tiba dia tak mau makan. Tanya kenapa? Dia nak berak. Nak buang air besar. Tuan-tuan, doktor ni boleh angkat dia, masuk dalam bilik air, basuh berak. Tuan-tuan, saya pergi tengok. Doktor kata, Ustaz, tak apa Ustaz, datanglah tengok. Saya pun malulah kat kita kan, makcik tu. Dia kata, Ustaz, benda ni tak ada sadar anak yang datang yang akan buat. Allah Akbar. Saya menangis dekat lock Ustaz. Saya duk fikir tangan aku ni, ya Allah sebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan itu tak pernah basuh berak, basuh punggung mak dan ayah, yang mana tangan ini dah basuh berapa ribu kali punggung anak-anak kita. Saya 5 orang anak, berapa ribu kali dah kita basuh. Tapi mak dan ayah kita tak buat. Dia kata anak-anak yang datang ziarah tak pernah buat. Kalau anak ada satu kes, dia kata berak-berak, dia corok daripada jauh yang dengan batang paip. Allah Akbar. Hinanya. Dan pendekkan cerita, waktu saya nak balik, duk bagi-bagi amalan ni tuan-tuan, ada satu katil kosong. Saya masih ingat sampai sekarang nama makcik tu, Makcik Azizah. Masih ada nama tapi tak ada orang. Saya kata, doktor mana ni? Dia tarik tangan. Dia tarik tangan doktor. Biasa dia bukan Islam. Saya pun terkejut. Dia tarik tangan, duduk sebelah dia. Dia kata, Ustaz, makcik ni baru meninggal. Allah. Baru meninggal. Dia kata, anak-anaknya janji nak datang ambil, tapi tak datang. Janji nak datang buka puasa sekali hari lahir dia. Jadi dah setahun anak ni tinggal, tak berhubung apa semua. Anaknya semua berjaya. 4 orang anaknya, doktor kata seorang ni, semua berjaya. Semua grade 41 ke atas lah kalau gaji. Pendekkan cerita, anak kata kami akan pergi ambil mak kami waktu hari lahir dia untuk kami buka puasa, untuk kami hantar balik. Dia punya excited. Doktor ni kata, makcik anak nak datang ambil ni bila bulan depan hari lahir. Dia punya excited Ustaz. Dia pangkah kalender setiap hari. Saya tengok ada kalender tu Ustaz. Dia pangkah setiap hari. Sampai pada hari lahir dia anak nak ambil buka puasa Ustaz. Anak jadi mai dalam pukul 5, pukul 6. Pukul 5 pagi dia dah siap pakai pakaian cantik, kemas beg. Masya-Allah. Kemas beg apa semua, ditunggu. Tunggu kat luar rumah. Doktor kata, makcik, Cik Izzah masuk dalam dulu. Anak datang pukul 5 petang, bukan 5 pagi. Dia kata, saya takut anak saya susah. Allahu Akbar. Saya takut anak saya susah, dia kata. Masya-Allah. Tu 10 jam nak duduk kat luar tuan. Kalau kita lah anak biarlah nak tunggu, depa boleh hantar hang kat sini, depa dah senang lenang dah. Dia tak takut anak susah, walaupun anak dah khianat dekat dia 2 tahun setahun tinggal dekat situ. Anak kata nak pergi jalan, anak dah tinggal kat situ. Ustaz, wajarnya anak ni. Kalau ada ni buh tengah belakang ni, kayu 35 ke apa, mak ni tunggu. Doktor kata saya pujuk dia masuk tengah hari pukul 1-2, dia duduk dekat panas, takut susah kat anak. Sampailah petang
Pukul 5 anak tak datang, pukul 6 anak tak datang, anak tak mesej, tak abang apa-apa. Buka puasa, orang buka puasa, dia tak buka puasa, Ustaz, dia tunggu kat luar lagi. Pukul 8 dia masuk rumah, dia tak cakap sepatah pun. Allahu akbar. Dia kata saya pun tak berani cakap apa dah. Dia masuk dalam rumah dengan pakaian yang 13-14 jam dia tunggu kat luar tu, tanpa makan dan minum sedikit pun dalam keadaan dia berpuasa. Terus dia tidur. Esok pagi doktor nak bangun gerak untuk subuh, untuk sahur, dia meninggal dunia. Allahu akbar. Saya pesan, kalau 4 orang anak yang sedang menonton ni, walaupun ibu kamu dah meninggal dah 12 tahun, demi Allah, tidak ada sedikit pun ruang di dalam syurga melainkan neraka bagi tempat kamu, kalaulah dia mati dalam keadaan tidak redha kepada kamu 4 orang. Kalau kamu mendengar, sebelum kamu mati minta taubat pada Allah. Tak tahulah ke mana. Secara hakikatnya kalau dia mati dalam tak redha kepada kamu, tertutup terus pintu syurga melainkan neraka yang layak pada kamu selama-lamanya. Kalau kamu sedang menonton, usahalah apapun, mintalah mudah-mudahan kemarahan Allah itu diberikan pengampunan kepada kamu dengan jalan apa saya tak tahu. Usahakan balik. Makcik tu meninggal dalam keadaan doktor kata dia panggil high depression, membuatkan dia terlalu kecewa, terlalu marah, meninggal ketika tidur. Tolong, saya pesan untuk diri saya. Saya juga seorang anak, kita buat sama-sama. Sebab tu kalau pergi rumah orang tua-tua tu takkan belajar banyak benda. Hari ni kalau tuan-tuan tak kerja, besok kalau cuti bawa anak-anak pergi rumah orang tua-tua, khidmat sesuatu, tuan-tuan akan belajar banyak benda. Tuan-tuan akan ajarkan nilai moral yang baik kepada anak-anak. Kenapa saya perjuangkan rumah warga emas? Sebab saya nak belajar benda tu. 2011 saya tengok depan mata saya keadaan tersebut. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa saya, mengampunkan dosa kita semua daripada perbuatan zalim ini yang takkan pernah berlaku lagi kita harapkan di atas muka bumi Allah. Kerana saat mana setitis air mata yang turun disebabkan kemarahan kepada mak ayah, maka tuan-tuan mungkin gelap dunia kita. Walaupun sekaya manapun kita, setinggi manapun pangkat kita, sebesar manapun jasa kita, hatta kalau kita ni pemimpin nombor 1 dunia pun, ketika mak dan ayah kita kecewa kepada kita, tidak ada melainkan kemurkaan Allah. Wa'iyyazubillah. Allahu akbar. Baik Ustaz, kita banyak lagi yang ingin bicarakan berkaitan topik kita, akan tetapi kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi membicarakan topik Ramadan tanpa mak dan ayah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ya'qub Yusra. Baik, soalan seterusnya dari Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana bagi adik-beradik yang telah kematian ibu bapanya ketika Ramadan ini untuk mengekalkan ukhuwah antara adik-beradik itu agar tiada berlaku persengketaan? Apakah perlu mewujudkan untuk perjumpaan bersama-sama, sebagai contohnya berbuka dan bersahur bersama-sama bagi mengimbaukan kenangan hatta ibu bapa mereka telah pun meninggal dunia? Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Sahziatul Siddiq atas soalan yang sangat baik, agar silaturahim itu dapat terus diharmonikan walaupun kita kehilangan orang yang kita sayang. Yang pertama, jangan pernah kita mengikat silaturahim dan kecintaan, kasih sayang itu di atas diikat dengan manusia. Kerana sifat manusia ini akan pergi. Betul. Kita sayang pada isteri kita, kita sayang pada kecantikan isteri kita. Satu hari kecantikan dia akan hilang. Maka adakah cinta kita akan hilang? Maka jangan diikat dengan perkara tersebut. Betul. Kalau kita sayang kepada mak ayah kita, justru ketika dia meninggal dunia, lebih erat sepatutnya kita buat. Kan jadi kita apa? Siapa yang mak ayah kita sayang itu, harus kita sayang dia balik. Betul. Mana ada mak ayah tak sayang kepada anak-anak? Maka kita tahu mak ayah kita dah meninggal, harus kita sayang ibu abang kita, adik kita lebih daripada yang sebelum ini. Kerana apa? Nak pada sunnah Nabi SAW tadi. Nah, maka jangan pernah diikat atas sebab tentu, sebab bimbang saat kita kehilangan dia, kita akan kehilangan juga satu rahim tadi. Allah Akbar. Maka cuma jadikan dia sebagai asbab. Biasa memang kena ada juga. Bila ada matuk kita, so adik-beradik semua daripada Johor, daripada Kedah, daripada Kelantan sanggup balik. Tapi matuk tak ada, kosong rumah tu.
ayam itik pun meninggal arwah habis dah semua kan. Macam kami dulu ada tok kami di Terengganu. Saya asal daripada Terengganu, saya lahir di Kuala Terengganu. Saya ingat lagi bila setiap tahun tu kami sanggup balik 12 jam Ustaz. Dulu naik van PBN 665 van lama. Seekor pun tak ada, buka tingkap menyanyi tengok rimau gajah sebelah jalan kan, dia naik ikut geli jeli apa semua tu, masya-Allah. Sebab ada tok dulu, bila tok meninggal setahun sekali jalan ni boleh balik. Dan semua ada kekangan yang berbeza. Baik, apa juga yang boleh dibuat adalah peranan mak ayah sendiri. Tuan-tuan, sebagai mak ayah, saya bercakap dari segi saya pun ada 5 orang anak, saya ada mak ayah, saya ada keluarga. Apa yang kita boleh buat? Kita sendiri harus mengajarkan mereka tentang ilmu yang jangan memisahkan saat ketika meninggal dunia ini. Yang pertama, tolong betulkan. Biasa bulan Ramadan kita selalu asingkan anak-anak waktu nak berbuka. Khususnya anak-anak yang tak berpuasa, anak-anak yang kan kita kata tak puasa kan, mayang ujung makan ujung seorang-seorang. Jangan, tolong betulkan. Tolong betulkan. Nah, kalau dia tak puasa, mungkin belum sampai syiar ke atas dia lagi untuk berpuasa, dia belum ulul alham manuha, tak wajib kat atas dia puasa. Jangan jadi mangkuk ayun sangat. Jangan asingkan mereka. Tuan-tuan, asingkan anak-anak hari ni. Tuan-tuan jangan pelik kalau satu hari dia asingkan kita dalam kehidupan dia. So mulai pada malam ni yang pertama, jangan asingkan mereka daripada makanan dengan kita. Sebab itulah ruang keberkatan kita. Ramadan je yang betul-betul kita boleh ada waktu yang boleh buka puasa beramai. Okey, baik, ada 5 pelan tindakan yang kita boleh buat. Yang pertama, jadi saya kata jangan asingkan anak-anak hanya disebabkan dia tak puasa. Tak apa dia tak puasa, didik dia lagi. Cuba bantu dia, bantu usahakan dia untuk esok puasa takat sampai pukul 12 dulu. Lepas tu jadi pukul 2 pula. Pukul 4, anak saya yang nombor 3 sekarang alhamdulillah duk belajar apa, Umar Fahim. Baru umur 5 tahun masuk 6 tahun. Saya kata wajib ke dia puasa? Taf Umar, jom bangun sahur dulu. Gerak dia elok. Kadang-kadang mungkin dia tantrum. Okey, dia tak mau bangun, tak apa. Tapi hari yang keberapa? Hari yang ke-6 baru ni dia puasa. Masya-Allah. Kebetulan saya ada di rumah. Kalau dengan mak dia, mama dia biasa dia pujuk nak buka puasa juga. Saya kata, Fahim, hari ni ikut balik. Seharian ikut balik. Pergi mana pun, saya bawa dia daripada pagi, sahur tu sampailah berbuka, dia duduk dengan saya. So dia, wali tak larat lah. Okey, divert dia dengan benda lain. Okey lagi tak? Okey lagi tak? Okey lagi tak? Lepas tu buat reward kat dia. Okey, Fahim nak apa? Dia kata nak kereta kontrol yang kecil je, harga baru RM10. Saya kata, okey Fahim, usahakan puasa. Walid dah kata wajib, usahakan puasa. Nanti kita beli. Memang beli sungguh, jangan muhung dia pula. Beli sungguh lah. Kita sembang muhung pula, dia tak percaya dekat kita. Yang pertama, jangan asingkan. Ajar didik dia. Yang kedua, minta tolong semua untuk waktu berbuka tu bagi tumpuan sat. No phone. Kalau boleh collect phone. Ini waktu tu lah duk kalut nak tengok WhatsApp, nak tengok Telegram, lebih pada sibuk pada Perdana Menteri pula dah kita. Perdana Menteri tak apalah, banyak portfolio dia kena urus. Hak kita ni portfolio apa aja. Kan, buka WhatsApp, bukan ada WhatsApp pun, tapi gajak saja duk buka tutup. Maka asingkan. Kita kena buat dulu. Saya cakap ke anak saya pun duk lara dengan benda tersebut. Kita usahakan. Kali ni, tahun ni, hari kita usahakan. Asingkan sekejap. Abang kat semua, okey, this is announcement, no phone. Siapa main phone right now, Starlight Day. Nah, kita sebagai mak ayah kena buat. Yang ketiga, ambil ruang untuk tanya masalah dan apa yang dia nak kongsikan. Yang boleh dikongsi. Along ni ada apa? Okey ke hari ni? Hari ni ke? Walaupun dia malu, dia mesti akan award sebab kita tak pernah buat benda tersebut. Teruskan buat. Jangan bimbang. Kita cerita dulu. Hari ni kan abah pergi kerja, ada sekian-sekian orang. Hari ni sekian-sekian. Agar mula dia rasa keselesaan itu, chemistry dia nak connect the dot itu akan mula. Sebab kita tak pernah buat. Janganlah you expect tiba-tiba anak you macam masuk usrah dia boleh cerita semua benda. It's okay. This is matter of time. It's going to be fine lah insya-Allah. Nah, masa akan menjadi penyembuh. Yang keempat, berdoa sama-sama. Waktu nak buka puasa tu waktu yang disebut afdal berdoa. Angkat tangan, tadah. Jangan duk kira Allah melaka sumna saja, kira nak ngap saja ni. Sebelum tu kan ada 5-10 minit tu angkat tangan. Ya Allah, doa bahasa Melayu. Ya Allah, anakku yang sulung sedang nak ambil SPM. Ya Allah, kau jadikan dia anak yang berakhlak, anak yang baik. Ya Allah, ya Allah, setelah dia berusaha, kalau masih belum cemerlang pun ya Allah, aku sebagai ayah meredai dia ya Allah, kerana aku tahu dia sudah berusaha yang terbaiknya ya Allah. Ya Allah, anak nombor 2 aku ya Allah sedang dalam sekian-sekian ujian ya Allah, bantulah dia ya Allah. Ya Allah, isteri aku ya Allah diteringin tahun ni puluk dakap ya Allah. Sofa yang baru ya Allah, bagi kemampuan kepada aku untuk memberikan kebaikan ini kepada dia ya
Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kau jadikan kami sekeluarga keluarga yang redha di atas ujian yang kau berikan ya Allah. Ya Allah, kau jadikan Ramadan pada tahun ya Allah asbab keluarga kami ya Allah dapat jadi dapat satu padukan di antara kebaikan, dapat mengharmonikan, dapat kepada rahmat dan sisimu ya Allah. Doa bagi anak-anak dengar. Betul. Ustaz, kami tak apa dosa bahasa Arab. Saya baca tadi bahasa apa? Baca bahasa Melayu dah lah. Pak Long nak pulung bahasa Arab apa? Anak tak faham, Pak Long pun tak faham. Betul. Kan? Jadi doa minta kan, ajar anak yang ketiga, yang kelima dan terakhir adalah ajar anak disiplin dengan tugasan. Maksudnya apa, habis makan ajak dia, walaupun basic je. Saya ingat daripada saya kecil Ustaz, kami ada dia punya ni, yang pertama pinggan wajib kena basuh. Masya-Allah. Banyak sendiri, walaupun sekarang ada maid orang gaji pun pinggan kena basuh. Betul. Kena. Kan? Masuk bangun kemas tempat makan tu. Seorang kemas tempat, seorang susun pinggan, seorang bagi anak ada tanggungjawab agar bila mana Allah mengambil salah seorang, dia akan ingat perbuatan yang kecil-kecil dia buat ni. Dia balik kampung teringat, dulu aku basuh pinggan, dulu aku lap ni. Betul. Maka kenangan ini dia akan kekal dengan kita. Maka bina kenangan tu. Masya-Allah. Bina kenangan tu. Jangan mau masing-masing bangun bila Makan tinggal lah. makan tinggal. Jangan makan depan TV. Tutup Ustaz. Ni itu masalah juga tu. Kan. Muka semua menghadap ke TV, tutup Ustaz. Hari ni kita try. Hari ni kita buat. Tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan nak tengok drama TV3 tu kan, boleh tengok selepas tu kat tonton.com. Lepas tu balik tarawih tengoklah. Terus kalau waktu tu kita fokus Ustaz. Inilah waktu me time yang terbaik, adalah waktu berbuka puasa, buka kekal sampai selepas ni juga insya-Allah. Baik Ustaz, kita banyak membicarakan tentang ibu dan ayah yang sudah tiada. Ada satu soalan berkaitan mak ayah yang masih lagi ada tapi sedikit uzur. Seperti yang ditanyakan oleh Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pesanan Ustaz pada mereka yang masih ada ibu dan ayah tetapi sehingga kini masih belum berkesempatan menjenguk dan berbuka bersama? Walaupun mungkin mereka sudah uzur dan tidak boleh berpuasa, namun menggembirakan mereka juga satu ibadah yang sangat besar ganjarannya. Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Faizal atas soalan. Terima kasih kepada Cik Faizal bin Ahmad atas soalan yang cukup budiman, penuh dengan kebijaksanaan berkaitan macam mana keadaan yang adanya ta'azzur ataupun keuzuran dan mungkin daripada pihak kerja yang banyak, komitmen, bukanlah kata bentuk kesalahan. Kita nak balik ni sebab memang ajar. Ya, bukan saja saya tak mau balik dan sebagainya, ataupun mungkin ada masalah kewangan, nak balik dengan jarak yang jauh dan sebagainya. Maka tuan-tuan, walaupun tak boleh nak balik, bukankah kita ada satu alat yang kita boleh menghubungkan sejauh mana pun kita dah dengan telefon? Masya-Allah. Sebab tu tuan-tuan, saya selalu pesan, saya kata apa, tuan-tuan cuba buka buku log phone kita ni, cuba tengok bila mana gambar nama mak ayah kita last kita call. Cuba buka, masing-masing buat. Kan, kita call kawan kita daripada Johor, kawan kita daripada luar negara mana-mana ni, sanggup ni. Sebab apa? Teringat. Betul. Tuan-tuan tak teringat ke mak ayah ke? Kan kedekut sangat. Tuan-tuan peruntukkan setiap hari 10 sen, 20 sen. Kita bukan kena pergi balik phone pun, nak kena tekan 2 tu sebab nak cakap lama. Kan, panggil dulu nak kena tekan 2 tu kena cakap lama. Padahal itu tah mitos manalah kan. Tapi tuan-tuan, cuba call dia setiap hari. Call je. Tuan-tuan, tidak ada doa yang lebih baik daripada doa mak dan ayah. Masya-Allah. Tidak ada orang yang lebih mustajabnya doa setelah Rasulullah, melebihi lepas daripada Rasulullah, mak ayahlah yang paling afdal. Masya-Allah. Jadi call lah hari ni, call mereka. Soalan tuan, tak ada kredit. Tuan-tuan buat macam-macam, boleh beli sporing, boleh beli pi bazar Ramadan, masuk pukul 4 keluar pukul 7, boleh beli makanan macam-macam kan. Jadi call mereka. Percayalah Allah akan bagi keberkatan luar biasa. Nak buat apa minta izin dia. So tu ada keberkatan daripada perkalian tersebut. Kalau tak mampu juga, dia kata, Ustaz, saya memang 30 hari ni memang saya kena on call, contohnya di hospital, yang tak mampu ni, kalau dia cuti dia akan zalim orang lain. Tuan-tuan ni ada satu tip yang tuan-tuan boleh buat. Tuan-tuan mesti tahu apa yang mak ayah tuan-tuan suka makan. Betul. Hari ni kita buat, kita buat satu benda yang tuan-tuan akan dapat pahala yang luar biasa. Tuan-tuan tahu contohnya ayah saya dia suka makan mi goreng mamak. Dia suka makan. So, tuan-tuan telefon kawan-kawan yang ada di sekitar rumah kita, adik-beradik kita yang mungkin ada dengan mak ayah kita. Telefon depa, Along, nak minta tolong hang Sat Along, atau kawan kita, Man, hang tolong Sat Man aku. Hang pi dekat kedai pas sembok ni sekian-sekian tu, buat apa? Hang beli mi goreng, hang tak dekat
ayah aku. Masya-Allah. Hang tolong buat, aku transfer ke hang RM15 tadi. Harga RM5, RM10 upah ke hang, kira Grab lah. Tolong buat dah. Tuan-tuan tengok mak ayah jadi macam mana. Menangis dia makan mi goreng malam ni. Menangis atas keseronokan anak teringat kat dia. Ya. Kita kat hari ni kat KL makan macam-macam, ayam golek, kambing golek. Tuan-tuan teringat dah mak ayah kat sana makan apa. Maka kita usahakan sama-sama. Try buat tu. Ui, tuan-tuan lain tu. Dia punya rasa demi Allah nikmat. Walaupun tak boleh balik tuan-tuan beli kat mereka makanan. Usahakan sesuatu. Dia tahu kata kita duduk jauh, kita teringat dekat dia. Sudah cukup menyenangkan dia dan memberi pahala kepada kita semua, insya-Allah. Tak mau sembang kali, kita buat sampai jadi, insya-Allah. Masya-Allah. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Sedikit doa ringkas sebagai penutup program. Silakan Ustaz. Baik, kita sama-sama atas tangan Allah mengampunkan dosa kita semua. Minta maaf atas tajuk yang kalau ada yang tak selesa, saya minta maaf lah mewakili diri sendiri, insya-Allah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Hati kami keras, banyak dosa yang kami buat, maksiat kami buat. Ya Allah, dengan tangan ni kadang-kadang kami pernah memilih perkataan yang haram. Kami pernah memutuskan hubungan silaturahim, dan dengan tangan yang sama kami mengharapkan redha di sisi-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, yang mentadbir semua hati-hati kami. Pada kami yang masih ada mak dan ayah, permudahkanlah urusan untuk kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Perelokkan akhlak kami di hadapan mak dan ayah kami. Lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Anda ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan, ya Allah. Ya Allah, kami takut dengan akhlak yang buruk Kau akan mengembalikan anak-anak yang derhaka kepada kami, ya Allah. Ya Allah, kalau mak dan ayah kami telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka. Hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, sebesar manapun pangkat kami, setinggi manapun gaji kami, sebanyak manapun harta kami, sebesar manapun pengaruh kami, janganlah dihilangkan akhlak kami sebagai seorang anak-anak yang sesama mengingati mak dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, pada kami yang sakit pada pagi ini, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya Allah. Pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, maka ampunkan semua dosa bagi kami, ya Allah. Ya Allah, Kau himpunkan kami pada pagi 9 Ramadan ini, ya Allah. Janganlah tidak ada satu pun kebaikan yang kami mampu buat pada hari ini, iaitu pada hari penghulu bagi sekalian hari, ya Allah. Kau jadikan kami sebagai anak-anak yang sentiasa ingat kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, Kau izinkanlah dalam Ramadan ini, kalau mereka masih hidup, agar kami ada ruang dan kesempatan kami balik untuk berbuka dengan mereka. Kami nak makan dengan mereka, kami nak santuni mereka, kami nak pegang tangan mereka, kami nak cium mereka, kami nak berpelukan dengan mereka, ya Allah. Ya Allah, cukuplah kesalahan dan kesibukan kami yang tak pernah habis ni, ya Allah, melainkan Kau isilah dengan kebaikan yang dapat kami santuni mak dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, Kau rahmatilah kami, kru-kru yang terlibat dan rakan-rakan penonton Tanyalah Ustaz yang masih ada ni, ya Allah, agar istiqamah kami sampai mati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pagi ini, dan kepada anda teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan kawan saya Da'iyah Hazrin dan juga panel kita Prof Madya Datuk Dr Muhammad Farid Rafi Abdullah di bawah topik Ramadan Salafus Soleh. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.